Hasil tambah yang salah. Tiada justifikasi yang akan diterima bagi mereka yang membuat pilihan yang salah, yang memilih penipuan. Bagi mereka yang memilih untuk tidak bertindak, hak mereka adalah kesunyian. Dan mereka yang memutuskan untuk menempuh jalan kekalahan, mereka tidak akan dapat menuntut keadilan. Mereka perlu menanggung akibat daripada keputusan mereka. Mereka tidak akan berhak merasai kemanisan kemenangan. Semua hasil tambah dengan nombor positif menghasilkan keputusan yang memuaskan. Namun jika anda cuba meletakkan nombor negatif dalam satu hasil tambah, keputusannya adalah kerugian. Ini bermakna, satu pilihan yang, pada tahap tertentu, betul. Tetap kita memilih sesuatu yang tidak menambah apa-apa. Hanya menolak. Namun kita masih berdegil dalam kesilapan dan lebih teruk lagi, ia berulang. Kita boleh membuat kesimpulan bahawa sama ada orang itu naif, tidak mempunyai pengetahuan yang sepatutnya, atau melakukannya dengan sengaja, dalam keadaan tertentu, menjadi subahat. Kita menambah dua nombor negatif dan mendapat hasil yang positif. Kita faham bahawa ia adalah sesuatu yang mengganggu atau menghalang kita, yang tidak membenarkan kita untuk maju. Tetapi bagaimana kita akan menambahnya jika ia adalah perkara negatif? Yang betul adalah penolakan. Apabila kita meninggalkan sesuatu dalam hidup, ia boleh kembali, katakanlah lebih kuat daripada sebelumnya. Pernahkah anda lihat berapa kali orang dengan penyakit yang begitu kejam, kanser, menjalani pembedahan, membuang tumor, tetapi dalam setengah kes, ia kembali lebih teruk, lebih malignan. Ini hanyalah satu contoh. Katakanlah, perkara-perkara negatif ini adalah ketagihan yang kita ada. Dalam renungan ini, saya mahu anda lihat, fahami perbezaan antara meninggalkan sesuatu dan mengatasinya. Apa yang kita atasi tidak akan kembali mengganggu kita. Tetapi apabila kita meninggalkannya, ada sedikit kekurangan keyakinan, seolah-olah ia adalah keputusan sementara. Maka hasil tambah nombor-nombor negatif itu akan menjadi satu penaklukan. Kita akan melepaskan perkara-perkara yang mungkin telah bersama kita seumur hidup. Ia adalah sesuatu yang mengikat kita. Dan daripada hasil tambah ini, walaupun dengan kerugian itu, hasilnya adalah positif. Kita faham bahawa kita telah menyingkirkan sekali dan untuk selamanya apa yang menghalang kita. Tetapi, mengapa kita melihatnya sebagai kerugian? Dari satu sudut, ia adalah sesuatu yang menjadi sebahagian daripada hidup kita. Kita membawanya sepanjang kita hidup. Sudah, tetapi kini kita faham bahawa ia adalah salah dan kita telah membasmanya. Kita belajar, seiring dengan peredaran tahun dan hari ini, melihat ke masa lalu, kita boleh katakan bahawa dengan mengulangi kesilapan-kesilapan itu, yang kelihatan begitu betul, yang seolah-olah tidak memudaratkan kita, tetapi kini setelah matang dan melihat dari sudut yang lain, apabila kita berdegil dengan kesilapan yang sama, kita mengambil risiko yang tidak perlu. Kita menjadi sangat terdedah. Hanya mendengar pada waktu-waktu tertentu adalah keputusan yang paling bijak. So, thing ia usestret resi des things. Tiada siapa boleh menentang kebenaran. Untuk masa yang lama, suatu hari nanti penyesalan, kekesalan akan bersuara lebih lantang dan ia menjadi satu beban. Itulah masanya untuk membuat perhitungan. Tiada siapa boleh mengawal kebenaran. Mungkin boleh menyembunyikannya. Tetapi fakta, sejarah, masa lalu adalah mustahil untuk dikawal. Disitulah kita kembali ke permulaan, kepada pilihan-pilihan yang salah. Setengah orang bergantung pada kelupaan orang lain berkenaan masa lalu dan sejarah, namun untuk mengawalnya adalah satu hal yang lain. Lebih baik memohon keampunan daripada hidup dengan kepahitan yang merobek jiwa. Lebih baik memperbetulkan kesilapan hari ini. Lakukan apa yang perlu dilakukan agar tidak menyesal esok. Ketepikan perbezaan kerana hari esok mungkin tidak akan wujud. Claudio. Hasil tambah yang salah. E aí, se você chegou até aqui nesse vídeo, não deixe de compartilhar, comentar, deixar o seu like, se inscrever no canal, hein? Tá bom? Me dá essa força aí. Até.